Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua yang menonton Garasi TV hari ini, siaran 8 hari bulan November 2021 untuk sesi siang malam. Macam mana poster yang saya naik pagi tadi dan telah pun diwar-warkan 3-4 hari yang lalu bahawa malam ni tamu kita antara yang kita undang dan setuju bahawa Q&A adalah tidak dirancang. Berarti saya beritahu pada tuan-tuan ramai yang kita invite, tapi sebahagian mereka tak berani untuk appear kerana soalannya adalah soalan yang berteraskan kepada FB driven ataupun media sosial driven. Tok Pa adalah Datuk Seri Mustafa Mohamed. Nanti interview saya panggil Tok Pa ya. Datuk Seri Mustafa Mohamed antara yang kedua menyahut seruan untuk datang dan stream di Garasi dengan konsep kita iaitu bertanya soalan yang berlega di kalangan pemain media sosial. Berbeza daripada saudara mendengar soalan Q&A daripada media arus perdana. Jadi saya tunggu trafik masuk, capai saja angka yang menarik, kita akan turun pada soalan yang hangat-hangat. Sebab Tok Pa akan menjawab banyak soalan yang saya rasa mungkin tak pernah ditanya kepada Tok Pa di tempat lain, cuma di sini je. Dan juga saya beritahu pada saudara bahawa uncensored, tiada tapisan, Tok Pa boleh menjawab selagi dia rasa apa yang dikatakan oleh Tok Pa ni, dia rasa penonton patut dengar, terutama anda di Facebook yang terdedah pada banyak maklumat. Dan soalan malam ni banyak saya ambil daripada conscious Facebook, terutama tentang ekonomi. Apa yang saudara semua sedang risau kerana tak banyak penjelasan daripada kerajaan mengenai apa yang perlu kita lakukan selepas kita sebut nak menuju ke pasca endemik ni. Kemudian ramai peniaga juga bertanya apa patut anda buat. Oleh kerana Datuk Seri Mustafa Mohamed lama dalam keusahawanan, jadi matang, masaklah dengan cara orang Melayu berniaga. Pertama saya mula soalan untuk menyambut tetamu saya ni. Assalamualaikum Tok Pa, apa khabar? Assalamualaikum, alhamdulillah. Busy? Macam mana keadaan Tok Pa 2-3 hari ni ulang alik ke Parlimen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zainal. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk berada di studio Garasi TV. Ini satu penghormatan pada saya untuk saya berjumpa dengan masyarakat Malaysia, khususnya golongan belia. Sekarang ni Parlimen masih lagi bersidang. Kalau diambil kira juga sidang Dewan Negara, maka kata selesai 23 Disember baru habis. Jadi sekarang ni pukul 6.30, biasalah 7, 8, pukul 8. Sekarang ni di Parlimen kita bahaskan belanjawan. Belanjawan dibentangkan pada 29 bulan Oktober lalu. Ya, sekarang ni dah 8 November. Jadi dah hampir 2 minggu lah perbahasan mengenai belanjawan. Hangat juga lah ya. Minggu depan menteri-menteri akan jawab lah. Banyak soalan lah biasa Parlimen sekarang, walaupun kita ada MOU, walaupun kerajaan ada tanda tangan MOU dengan pembangkang, tetapi perbahasan tu hangat juga ya. Debat panas juga. Ini sesuai dengan kerajaan yang lebih telus lah kita zaman ini, zaman tahun 2021 ni. Kalau zaman dulu boleh kita kawal maklumat ya. Sekarang ni memang sukar untuk kita kawal maklumat dan kita bergerak ke arah keterusan yang lebih. Sudah pasti ada perkara yang tak dapat didedahkan oleh kerana kita ada akta rahsia rasmi umpamanya yang umpamanya menjejaskan keselamatan negara ke ekonomi negara ke ya. Tapi masyarakat menuntut keterusan yang lebih daripada kerajaan. Maka menteri-menteri, timbalan menteri perlu bersedialah dengan jawapan-jawapan yang boleh meyakinkan ya. Jadi kalau dulu kita boleh tepis je lah ya, soalan-soalan yang rumit pun. Hari ini ruang untuk kita bertindak demikian tu semakin sempit. Ini perkembangan di seluruh dunia dan kita yakin ini adalah baik untuk rakyat ya. Kerana kalau kita lebih terbuka, lebih telus dan lebih orang kata terus terang dalam cara kita menjawab dan menjalankan tugas, sudah pasti rakyat lebih selesa dengan kita ya. Begitulah keadaannya. Putaran hidup ni satu masa dahulu kita dalam keadaan yang terkawal. Sekarang ni dah dunia tanpa sempadan ya. Dengan internet apa semua tu, maklumat yang di hujung jari ya. Rakyat Malaysia dan seluruh dunia dah biasa dah. Cumanya sudah pasti kita kena sesuaikan dengan keadaan yang berubah ini sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Demokrasi bermakna kita lebih bebas untuk membicarakan hal-hal semasa dan hal-hal negara. Tok Pa,
Kita dah mencapai hampir 1,000 penonton sekarang. Saya nak tanya satu soalan sebagai pembuka lah. Biasanya soalan-soalan yang dekat garasi ni tegang-tegang Pak. Saya harap macam hard talk BBC lah. Hard talk BBC taklah macam tu. Tapi saya bertanya supaya macam ni tak apa. Tahun ni antara belanjawan yang kurang rakyat bagi perhatian. Kerana saya fikir kata diganggu banyak oleh satu adalah COVID. Harapan rakyat orang semua tunggu air citra hingga dia tak nampak benda lain. Rakyat tunggu berapa bantuan yang akan mereka perolehi. Mereka tak nampak benda lain, hal-hal ekonomi apa semua. Cuma saya akan pergi pada topik soalan yang pertama. Kita ada lebih 1 juta penjaja di seluruh negara. Dengan hampir 25% adalah berada di Lembah Kelang. Dalam Facebook kita ada 26 juta akaun. 1.4 juta akaun adalah akaun yang berkaitan dengan perniagaan. Kita ada 900,000 lebih syarikat berdaftar. Kini yang aktif kurang separuh. Jadi berarti kesan daripada 20 bulan ekonomi. Sebenarnya ekonomi kita dah perlahan sejak 2014. Kita tak boleh ketepikan. Tapi bila datang saja COVID ni dia macam satu tumbukan jet lah. Banyak yang tumbang. Ramai yang tak nampak apa langkah yang perlu diambil oleh peniaga apabila kita dah mula buka balik ekonomi kita. Bagi yang collab, yang rasa nak tambah modal lagi, dia takut modal tu termakan lagi modal, yang berhutang. Tok Pa sebagai orang lama menjaga usahawan ni, kalaulah saya ni datang pada Tok Pa, hutang di bank ada 300,000, nak mula balik kena pakai lagi 200,000, perniagaan yang ada pun belum tentu okey atau tidak. Apa nasihat Tok Pa? Yang pertama, memanglah ramai yang terkesan. Angka PMKS, perusahaan mikro kecil sederhana, ini ungkapan yang sering kali digunakan sekarang ni. Bukan PMKS. M tu merujuk pada mikro. Mikro ni pekerjanya 5 ke bawah. Dan jualannya 300,000 setahun ke bawah. Ya. Jadi kebanyakan orang Melayu, ada juga orang Cina, orang India, tapi kebanyakan Melayu dalam golongan PMKS ini. Ya. Jadi yang paling terkesan daripada COVID ini yang melanda kita secara rasminya 18 Mac tahun lalu. Ya. Itu kali pertama kita melaksanakan tindakan yang agak drastik lah untuk mengekang pergerakan kita. Maka sejak Mac sampai sekarang, dua sektor antara yang paling terkesan ialah sektor PMKS dan sektor pelancongan. Ya. Dan dalam pelancongan ada PMKS juga, kecil-kecil yang jual, yang ada travel agent dan lain-lain. Ya. Jadi dan banyak daripada bantuan kerajaan, sama ada kita ada 8 package sebenarnya berjumlah 530 bilion, angka yang besar. Yang 530 bilion itu daripada kerajaan kira-kira 80 bilion. Yang banyaknya daripada bank, kira-kira 200 bilion. Yang banyak juga daripada KWSP, lebih 100 bilion. Ya. Jadi banyak daripada package yang diumumkan oleh kerajaan. Ya, ada bantuan untuk family, untuk keluarga, untuk individu, untuk orang bujang. Ya. Untuk orang-orang yang terlantar. Ya. Tapi tumpuan kaya juga ialah untuk membantu usahawan yang terkesan. Geran Prihatin Nasional GPN RM3,000 untuk mikro ni yang kecil-kecil ni. Dan ada juga pinjaman tanpa faedah sekarang ni umpamanya dalam belanjawan untuk tukun, BSN ada, ya. Tak kurang 1.8 bilion untuk mikro ni. Dan untuk tukun, untuk BSN, untuk Agrobank, ya. Satu angka yang besar lah. Sebahagiannya lah pinjaman tanpa faedah. Jadi kita daripada pandemik beralih kepada endemik. Sekarang ni semua negeri kecuali Kelantan dan Sarawak sudah masuk fasa 4. Kelantan dan Sarawak masih fasa 3 ni. Ya. Jadi apabila rentas yang mula-mulanya rentas daerah. Dulu tak boleh kalau kita sekarang di Gombak, ya, nak pergi Selayang tak boleh dulu. Ya, sekarang ni bukan saya rentas daerah, rentas sempadan pun dah dibenarkan. Maka ini apabila mobiliti atau pergerakan orang ni memberi banyak kesan kepada perniagaan. Jadi pada pandangan saya, apabila ekonomi dibuka, walaupun ada lagi yang terkesan, maka dengan sendirinya, ya, tanpa intervensi daripada kerajaan, ya, akan bergerak. Ya. Umpamanya di kawasan saya Jeli, ya, saya hari itu berkebetulan saya nak beli tembikai. Orang Kelantan panggil timun Cina, nak tembikai. Pada masa yang sama, seorang penguasa majlis daerah datang. Makcik dia kata, minta maaf, saya ni datang untuk bagi notis, esok tak boleh berniaga dah. Makcik ni hari ni kena, ya, mana kena tutup kedai lah. Dia masa tu ada perniaga ni ada 200-300 tembikai ni. Jadi menangislah dia kan. Jadi tak boleh jual dah. Mana tutup terus. Itu begitu ketatnya SOP masa itu. Maka ramai terkesan lah. Modal dia memang lingkup lah.
Jadi banyaklah kajian yang dilakukan tentang bilangan PMKS yang hulu tiga ni. Ya. Jadi isunya sekarang kita ke arah endemik, di mana COVID-19 ni adalah macam selesema, demam biasa. Ya. Jadi kita dah bergerak ke arah itu, dan harapan kita, ya, apa yang berlaku di Melaka apa semua ni tak akan menjejaskan keadaan inilah. Doa kita ialah keadaan semakin baik dari segi endemiknya dari COVID-19. Apabila itu berlaku, maka dengan sendirinya yang makcik yang saya jumpa yang jual tembikan yang dahulunya tak dapat jual kan SOP ni, tak ada masalah. Sekarang tepi jalan boleh berniaga, pasar malam boleh, pasar tani. So ini memberi banyak kesan. Jadi umumnya rakyat lebih selesa sekarang lah, bukan kata selesa suatu patut. Dalam pada itu, kita sedar bahawa untuk memulakan kembali perniagaan, walaupun permintaan dah ada, ya, untuk mulakan yang terkesan di ramai juga, ya. Ada yang dapat mulakan perniagaan, ya. Kalau kita pergi mana-mana pasar, di Gombak ke, di Selayang ke, memang sekarang ni boleh kita boleh nampak, ya, maknanya keceriaan di peniaga-peniaga lah. Dulu duduk di rumah tak boleh berniaga. Ya, lockdown, ya, tak berkurung, ya. Sekarang boleh. Itu memberi sedikit semangat. Tapi pada masa sama kerajaan sedar bahawa perlu nak memulakan perniagaan, ya. Ini ditekan kepada Perdana Menteri, ya, sentiasa kepada kami semua. Kita kena bersiap sedia, ya, untuk bergerak ke arah endemik, pemulihan ekonomi. Sudah ada tanda-tanda pemulihan ekonomi, sudah pun ada. Tahun ini Kementerian Kewangan menganggarkan pertumbuhan antara 3 hingga 4%, tahun depan 5.5 hingga 65%. Jadi ini semua menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jadi dua perkara. Yang pertamanya, apabila rentas daerah dibenarkan, rentas negeri dibenarkan. Umpamanya, kalau kita nak buat tempahan untuk menginap di homestay atau hotel sekarang ni, 3 bintang ke 4 bintang, saya dipahamkan banyak, ya, kalau Pulau Pinang, ke Langkawi lah khususnya. Langkawi khususnya, ni Langkawi 15 bulan akan dibuka untuk pelancong antarabangsa. Dan hari ini diumumkan tentang hujung bulan ini, ya, Malaysia dan Singapura, ya, sudah pun bersetuju untuk buka. Jadi apabila buka, sebenarnya pembukaan sempadan ni ada 3 sempadan. Satu sempadan daerah Selayang dan Gombak. Dulu tak boleh bergerak. Satu sempadan negeri, ya, Kelantan dan Selangor, ya. Keluar dari Kelantan duduk Selangor tak boleh balik, ya. Yang ketiga sempadan antarabangsa. Jadi bila 2 dari sempadan dah buka, ya, daerah sudah buka, antara negeri dibuka, ini telah menyuntik, ya, kekuatan kepada peniaga-peniaga lah, ya. Tetapi selagi sempadan antarabangsa tak dibuka, sudah pastilah kita belum boleh kembali kepada situasi sebelum COVID. Kalau kita tinggal di Johor, umpamanya, orang Johor ni 200,000 setiap hari naik motosikal, naik kereta, naik van ke Singapura untuk bekerja. Sempadan dah tutup, ya. Cuba bayangkan, 200,000 yang setiap hari pulang balik untuk mencari makan di Singapura itu, maka terhenti. Jadi orang Johor khususnya menunggu masa apabila rentas antarabangsa sempadan dibenarkan. Kalau belah sempadan ni, saya 2 hari lepas ke Faedah Tuloi Timur di Sik, umpamanya. Sik ni tak jauh dari sempadan Thailand. Jadi sebelum ini nak potong getah. Faedah di Tuloi ini getah. Nak potong getah, ada pekerja-pekerja dari Thailand boleh masuk ke Malaysia. Jadi sekarang ni peneroka, saya ada dialog dengan mereka, ya, 2 hari lepas berada di Tuloi Timur ni, ya. Antara isu dibangkitkan ialah kekurangan orang untuk bekerja untuk potong getah ni. Pasal peneroka ni ramai dah berusia, tak mampu lagi. Jadi maksud saya, kita ada 3 sempadan, 2 dah buka, satu lagi belum, iaitu sempadan antarabangsa. Jadi kalau kita dalam perniagaan PMKS, ya, kita terkesan kerajaan sedar dan tindakan sudah pun diambil. Dalam pada itu kita harus ingat bahawa perniagaan online, ya, meletup, ya. Saya ada tempat saya, Mek Ani Jangok nama dia jual pizza, ya. Dia seorang guru kafah, guru agama kafah, dah mula perniagaan di rumah, lepas tu dia buka kedai kecil, sekarang ni kedai besar, ya.
Kalau tak salah saya sekarang ni dia yang bekerja ni dia 30 orang pekerja ni ya di kampung ni. Dan rider 20 orang lebih. Jadi maknanya kalau dulu perniagaan memang makin maju. Tetapi orang kata ini di sebalik kumuraman yang kita dengar ada juga kejayaan-kejayaan yang harus kita raikan. Dan sebenarnya banyak yang kita tak tahu. Bila kita pergi ke bawah, saya yang sebagai wakil rakyat ya ziarah lah anak buah, bukan saja kawasan lain pun saya ya, meninjau kedudukan peniaga ni. Jadi ada dua sudut lah. Satu yang terkesan yang menghadapi masalah oleh kerana kurang modal untuk mulakan perniagaan. Pada masa yang sama kita ada satu kumpulan usahawan-usahawan ya Melayu ramai, Cina ada, India ada yang perniagaan online mereka berkembang dengan pesat, dan kerajaan memberi galakan yang cukup banyaklah dalam bentuk latihan percuma, dalam bentuk bantuan untuk memasarkan produk mereka. Jadi ini fenomena baru ya. Kalau kita bekerjalah, dulu kita pergi office naik kereta, sekarang work from home, bekerja di rumah sudah menjadi satu norma dah. Jadi kalau di beberapa buah negara barat dan Malaysia pun, kita lepas ini akan ada satu perubahan ya, kerana kita dah biasa dengan video conference, kita dah biasa dengan mesyuarat dalam talian ya. Jadi ada baiknya kalau saya tinggal di Sabah Sarawak umpamanya, mesyuarat di Kuala Lumpur, mesyuarat 2 jam, nak pergi mari itu mungkin 24 jam ya. Jadi mesyuarat 2 jam saja ya. Jadi masa taman kapal terbang apa. Tapi dengan norma baru COVID ni, di mana online learning dan mesyuarat ini jadi kebiasaan, termasuklah mengaji ya. Pendakwah kita dulu bersemuka berdakwah, sekarang online mengaji online, belajar tafsir online. Jadi ini satu perkara yang jarang-jarang kita tahu ini berlaku, tapi jarang-jarang kita bercakap. Dan saya gembira ya melihat ada di kalangan orang Melayu, termasuk orang kampung, yang perniagaan mereka melonjak naik ya semasa COVID ini. Jadi itulah dua. Tapi umumnya kita tahulah ramai usahawan sana terkesan, dan salah satu daripada dalam bajet kita mungkin ya 40 bilion disediakan untuk usahawan ni ya. Termasuklah yang saya sebut tadi 1.8 bilion untuk usahawan kecil yang mikro ni, yang kecil-kecil, dan sebahagiannya ialah tanpa tekun, tanpa faedah, ada moratorium, tak bayar hutang 6 bulan, 12 bulan. Ini antara langkah yang diambil ya. Kita tak banyak dengar benda ni oleh kerana mungkin ya baru sangatlah, dan sekarang ni banyak berita-berita politik yang lebih menarik. Tapi berita-berita yang memberi manfaat kepada PM CARES ini mungkin barangkali tidak cukup. Minimum. Ya. Saya nak tanya dengan Tok Puan. Selalu rungutan lah. Saya fikir dari segi dasar Tok Puan seorang pembuat polisi daripada EPU. Dan Tok Puan sebut tadi satu angka yang besar untuk perniagaan makro kecil dan juga total yang besar untuk bantu peniaga. Tapi selalunya Tok Puan, kalau kita lihat di peringkat peniaga pula, mereka akan merasakan bahawa apa yang kerajaan rancang kemudian pindahkan kepada bank, dan dari segi pelaksanaannya kepada peniaga. Peniaga kata mereka, sebagai contoh yang jenakanya, bila mereka nak buat pinjaman, bank minta track record account. Macam mana orang nak bagi track record? Apa ni 20 bulan 20 bulan tak berniaga. Bank ni dia tak faham masa berubah. Orang ni semua sedang dalam jatuh. Jadi itu macam Tok Puan kata, Tok Puan mungkin bercakap kepada sektor bank, mungkin ada berdiskus dengan bank negara. Macam mana kelonggaran akan dibagikan supaya orang yang tengah lemas ni memerlukan pelampung. Jadi pinjaman kali ni pelampung. Sebagai contoh lah saya bagi Tok Puan. Tok Puan pun tahu. Katalah makcik yang tadi tutup dia punya perniagaan termikai itu setahun lebih. Sudah tentulah dia tak boleh menyediakan banyak dokumen standard yang diminta. Ini apa yang Tok Puan boleh nasihatkan kepada orang ramai supaya ada beberapa langkah yang polisi kerajaan cuba mudahkan. Jangan berprasangka buruk pada bank, tetapi ikuti beberapa polisi baru. Memang realitinya ada jurang lah antara apa yang kita, dasar yang kita perkenalkan dan pelaksanaan di bawahnya. Di atas, di bawah itu memang ada jurang, itu kita akui ya. Dan tugas kerajaan untuk merapatkan jurang ya. Bank kalau kita bercakap mereka sudah pasti mereka menyatakan bahawa duit yang dipinjamkan itu duit simpanan, bukan duit dia kita simpan situ, dia memegang amanah
maka dia kena bayar untung kepada pemegang apa yang deposit tu. Jadi yang tu dia kena bayar. Mana kalau bank Islam lah, hibah ya. Kita simpan satu jumlah, hibah itu wajib dibayar, tak ada ni. Jadi sebagai bank, ini saya melihat sudut bank lah, ya. Itu penjelasan yang diberikan ya. Maknanya dari segi simpanan itu ada hibah, tetapi pinjaman ada moratorium, maka mereka perlu membuat pengubahasuaian. Apapun yang pertama, kita tahu ini banyak masalah. Saya banyak berjumpa dengan Dewan Perniagaan. Saya juga sekretariat pada Majlis Tindakan Ekonomi dan banyak berjumpa dengan, ya, hari ini kita jumpa dengan peniaga asing daripada United Kingdom banyak setengah hari tadi. Yalah, saya jumpa Dewan Perniagaan Melayu, Cina, India semualah, Dewan Perniagaan antarabangsa semua, dan seringkali kita dengar pandangan ini. Dan umpama Sikris ni data berkaitan dengan pinjaman ya. Kalau dengar penjelasan bank, tak pakai tu. Maknanya tak diambil kira. Tapi sebenarnya di bawah kita difahamkan bahawa ada juga bank yang mengambil kira perkara itu. Sangat mengambil kira. Itulah. Sangat mengambil kira. Kalau itu bank bagi tahu dekat kerajaan, bank menipu. Memang bank sentiasa mohon Sikris kita dilampirkan semua ucap pinjaman. Itu memang sudah sampai kepada pengetahuan kerajaan. Kerajaan sentiasa menekankan kepada mereka lah. Maknanya kalau di aduan di bank negara boleh buat aduan, dan kalau tindakan diambil itu di luar daripada dasar peraturan, maka bank negara akan ambil tindakan ya. Tapi yalah, kita tahu ya, maknanya dasar dan apa yang berlaku di bawah itu ada jurang. Kerajaan cuba untuk menyempitkan jurang itu dengan memberi kefahaman kepada bank ya. Dan kita rasa kita dah berjaya sikit lah, tapi kita tahu bahawa masih lagi ada masalah. Dan bagi masa ini kalau di bank negara ada yalah, di bank-bank pun ada tempat kita mengadu. Masuk sekarang untuk tetamu semua, untuk penonton semua, masuk dalam akaun kerajaan sekarang. Maksudnya kerajaan memang tahu bahawa bank tidak sepenuhnya mengamalkan apa yang mereka janjikan kerajaan. Itu apa cuba ringkaskan begitu, betul? Dan sekarang ni kerajaan mengambil langkah supaya apa yang bank katakan kepada kerajaan, itulah yang dia laksanakan, supaya dia tak ada dua muka. Sebab kalau tidak, tuan-tuan, semua orang yang menonton ni akan merasa bahawa satu lagi kenyataan lip service. Kerana mereka pergi kepada bank sampai hari ini, Tok Pak, dia tidak seperti mana. Kita tengok moratorium sudah betul-betul degilnya bank, Tok Pak. Kerajaan kata bagi moratorium, kita umum moratorium, interestnya berjalan. Jadi sekarang Tok Pak ambil pengakuan mengatakan kerajaan tahu tentang perkara ini, sedang dalam tindakan, sedang merapatkan jurang. Saya nak tanya Tok Pak, kalaulah 2 bulan daripada sekarang, Tok Pak, saya fikir kata persidangan ASEAN Summit yang baru habis 28 Oktober juga putuskan ASEAN akan buka sempadan negara dengan cepat. Berarti orang yang berada dalam sektor pelancongan dah boleh ni, macam Tok Pak boleh katakan bahawa pemudahcaraan dengan bank ni boleh dibuat secepat mungkin, yang Tok Pak rasa ruang yang ada dalam pengetahuan Tok Pak yang akan segera dibaiki. Pada pandangan saya, apa yang perlu ialah bank-bank harus ada satu kaunter, macam kaunter aduan lah. Macam kita di pejabat kerajaan ada aduan, ada dalam kotak. Kalau tak mau nama dihebahkan ya, tak payah nama, harus ada satu mekanisme lah. Mekanisme di mana rakyat boleh buat aduan ya, dan siasatan dibuat ya, dan diambil tindakan. Itu ialah cadangan yang boleh kita rakyat boleh suarakan ya, supaya ada satu tempat ya untuk. Dan sebenarnya kita cakap mengenai ini, beberapa tempat dan kerajaan, SME Bank umpamanya, SME Corp ni perbahanan PKS lah. Dulunya Buah Miti, sekarang Buah Kementerian Usahawan. Saya pernah bertanggungjawab masa Menteri Media itu. Ada panggil one stop center ni, di mana aduan. Jadi kita kena pastikan bahawa one stop center yang pusat aduan ini ya benar-benar bertindak, dan yang penting keterusan ya. Maknanya kalau tak lurus pasal apa? Pasal kita pakai Sikris ke, ataupun tak viable ke, pasal akaun tak ada 3 bulan ke. Itu kalau kita tak tahu secara spesifik, itulah beberapa Dewan Perniagaan saya tahu dia ambil tindakan ini. Dewan Perniagaan Cina ke, India ke, Melayu, saya tak pasti Dewan Perniagaan mana yang paling berkesan lah. Tapi beberapa persatuan perniagaan memang mengambil tindakan untuk cuba mengatasi masalah ini. Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah
untuk memastikan bahawa ya ada tempat untuk mengadu. Dan aduan itu dibuat secara setulus mungkin lah. Ya, tulus mungkin. Ialah ada kerahsiaan apa semua ni, kita faham itu. Dan yang pentingnya customer atau pelanggan yang buat permohonan itu tahu ya apa sebabnya ya. Dan ada tempat pula ya kalau tak munasabah ada tempat untuk selesaikan masa tersebut. Ini pentinglah dalam konteks kita pulih ekonomi kita ni, kita nak bangun semula, tetapi setengah-setengah tu mungkin bernasib baik mereka ada modal simpanan, banyak tak ada simpanan, jadi banyak yang menghadapi masalah. Jadi adalah penting wujudkan mekanisme tersebut ya, di mana ada tempat untuk mengadu, aduan dibuat secara terus dan pelanggan mengetahui kenapa dia permohonan pinjaman tak dapat diluluskan, dan dengan itu kita cuba cari jalan bagaimana untuk membantu. Kalau yang mikro ini ya, ada Tekun, ada BSN, ada Bank Pertanian ya. Kalau mengikut Tekun lah, Tekun ni kira mikro lah ya. Umpamanya setahu saya tak adalah sekris apa semua ni. Ya, pasal dia adalah dana kerajaan. Ya, dana kerajaan. Dia agih kan. Ya. Macam Amanah Ikhtiar umpamanya ya, untuk ini Amanah Ikhtiar ni NGO ya. Ialah ada kerajaan bantu sikit, tapi tidak ada kaitan langsung kerajaan. Tapi Tekun, BSN, Bank Pertanian itu adalah agensi kerajaan dan termasuklah SME Corp, SME Bank ya, yang ditubuhkan khusus untuk membantu usahawan kecil sederhana. Itu caranya. Kerana kata kita sebagai kerajaan tak boleh perasaan marah, tak, kita nak kerajaan, tanggungjawab kita ialah menjadi menjadi tempat untuk mempermudahkan ya. Ya, bukan semua dapat. Tapi pelanggan-pelanggan ni kalau dia tahu kenapa tak dapat itu, mungkin itu dapat memuaskan hati mereka. Jadi saya pun tak mendesak, bukan niat nak menekan Tok Pa. Cuma saya fikir kata Tok Pa ada pengalaman melihat tahun 1998 bila recession, kejatuhan mata wang, ramai orang kolap, dan Tok Pa ada pengalaman melihat kembali orang Melayu terutamanya bangkit selepas 1998. Jadi saya confident tanya Tok Pa, pasal Tok Pa adalah orang yang menjadi saksi bersejarah dan ada turun tangan untuk membangunkan semula orang Melayu selepas krisis kewangan 98-99. Kita kembali bernafas 2002 Tok Pa. 4 tahun tu baru boleh orang Melayu bernafas selepas tu. Cuma saya nak tanya dengan Tok Pa, lagi satu dari segi karismatik. Ramai orang sekarang ni dia akan marah. Maksudnya dia kecewa. Semua salah kerajaan lah. Macam saya bangkitkan soalan tadi. Tapi Tok Pa mungkin ada jawapan dengan mengatakan bahawa selepas 1998, ramai Tok Pa melihat usahawan Melayu bangkit. Boleh share dengan penonton hari ini, karakter mereka, tak mau sebut siapa mereka pun tak apa, tapi kita nak tahu jenis orangnya, macam mana mereka bekerja kuat, macam mana mereka mengembalikan kembali perniagaan mereka. Tuan mungkin boleh share pada peniaga hari ini yang merungut, yang merasa kalah, merasa kecewa, dengan menceritakan kembali generasi yang jatuh 98, kemudian Tok Pa berada bersama mereka membangunkan mereka. Sebelum saya jawab soalan itu, elok kita cerita sikitlah perbezaan antara 97-98 dengan sekarang 2020-21 ya. Dahulunya krisis itu terhad pada krisis keuangan. Ya, keuangan makna bank-bank mengalami masalah, yang pinjaman tak berbayar ya. Dan satu lagi sektor ialah sektor hartanah. Dua tu sektor yang teruk terkesan. Itu sebabnya kerajaan menubuhkan dua institusi. Satu nama dana modal, satu dana harta. Dana modal itu di bawah Bank Negara tahun 98 ialah untuk menyuntik modal pada bank-bank yang masalah. Banyak bank masalah. Jadi Bank Negara menyuntik modal sehinggalah mereka boleh pulih dan bayar balik kembali. Itu berlaku. Maka bank-bank yang pinjam Bank Negara itu bayar balik. Mana itu pemulihan. Yang kedua ialah dana harta. Dan harta itu ialah di mana dana harta ini membeli aset-aset khususnya hartanah pada harga tertentu, lepas itu uruskan dijual dengan mungkin sedikit untungan. Jadi maknanya itu cara, itu kaedah. Kenapa? Kerana masa tu kapal terbang, saya selalu cerita, boleh terbang. Sempadan tak pelancong ada, langkah ada. Jadi banyak berbaik hotel boleh. Jadi krisis 1978, krisis yang agak terhad. Krisis kesihatan, krisis ekonomi, ada orang kata krisis politik pula. Tiga sekali. 98 ada krisis politik lah, tapi yang pentingnya krisis kewangan. Itu keadaan kita. Jadi apabila keadaan hari ini krisis yang paling teruk lah ya dalam sejarah kita ni, yang tutup tak pernah kita keluar, polis tangkap apa semua kan, ada SOP apa semua. Jadi perbezaan amat besar. Yang maknanya untuk menangani krisis hari ini lebih sukar berbandingan 1978. Okey, itu yang sebagai latar belakang. Jadi usahawan-usahawan pada masa itu, umpamanya Bumi Putra oleh kerana
keperluan kewangan pun sekarang 530 bilion. Ya. Masa tu saya kurang pastilah, tak ingat mungkin paling banyak 10 bilion tu lah. Ya. 10 bilion dengan 530 bilion. Ya, besar. Jadi masa tu umpama bagi Bumiputera, kerajaan mampu menyediakan TPU namanya. Tabung Pemulihan Usahawan. Jadi tabung ini khusus pembangunan usahawan. Pemulihan usahawan. Dan namanya pemulihan tapi sebenarnya untuk membantu usahawan Bumiputera ya. TPU. Khusus untuk membantu dan ramai yang kecil-kecil dapat dipulihkan. Bumiputera ni banyak pada masa itulah. Sekarang pun banyak dalam bidang pembinaan lah. Yang kontraktor kecil-kecil, ada juga kontraktor wibawa yang klasik ada juga. Jadi dan juga kerajaan membantu dengan mengagihkan kontrak pada mereka. Itu cara. Maknanya maksud saya krisis 1978 itu terhad di segi kesannya ya. Terhad kepada sektor perbankan dengan sektor hartanah. Sekarang ini sektor pelancongan, sektor peruncitan ya, umrah apa tu, ejen-ejen umrah apa semua terlibat. Lepas tu kesihatan pula, dulu tak ada kesihatan. Kesihatan kena belanja berbilion untuk vaksin umpamanya, untuk pekerja-pekerja bertugas ya. Jadi tapi masa itu berbalik pada soalan Zana tadi, maknanya 1978 ada tabung ya. Tak besar mana, tak salah saya 1 bilion untuk itu je ya. Kecil lah 1 bilion, kalau sekarang 1 bilion ni dengan 530 bilion sekarang ni, dan itu telah membolehkan beberapa usahawan Melayu bangkit semula lepas 3-4 tahun kan. Satu lagi ialah yang terkesan masa itu peniaga-peniaga besar lah. Peniaga besar mereka juga dapat bangkit kembali, dan ada usahawan yang berjaya hari ini. Mereka melalui zaman yang cukup mencabar itu mampu untuk bertahan, dan sekarang ini bangkit semula sebagai usahawan yang gagah ya, termasuk usahawan Bumiputera dan juga bukan Bumiputera. Jadi ialah masa itu kalau kita banding Malaysia negara lain ya, tindakan utama kita dua lah. Satu, kita tetapkan kadar dalam mata wang ya, kita ikatan tu panggil nama tambatan mata wang RM3.80 per $1 itu satu. Yang keduanya ada capital control, tak ada pergerakan modal, tindakan-tindakan yang diambil lah. Tapi yang penting kita tak ambil pinjaman daripada IMF World Bank. Itu yang penting sekali berbanding negara lain lah. Jadi negara lain tanpa menyebut nama, bila mereka mengambil pinjaman tersebut, maka banyak usahawan yang lingkup macam tu je. Tapi oleh kerana kita mempunyai kekuatan untuk mengelak daripada minjam dari IMF World Bank, kita tidak perlu mengikut telunjuk mereka. Jadi dasar-dasar kita, dasar Bumiputera, dasar membangun usahawan tempatan dapat kita laksanakan tanpa gangguan. Jadi ini juga satu perkara yang mungkin kita ada lupa, tapi itu sebenarnya satu sebab kenapa kita dapat bangkit. Kalau tidak, di beberapa negara lingkup semua. Lingkup semua dan nak hidupkan semula itu makan masa sedikit. Tapi yalah, kalau sebut Korea umpamanya meminjam, Korea bangkit dengan lebih gagah lah. Ada jugalah manfaatnya. Jadi itu beza antara dulu dan sekarang ya. Tapi Tok Pa rasa kita boleh bangkit dengan berapa pantas? Kalau dulu saya ingat lagi sebab saya bekerja waktu tu, di mana sampai 2002 barulah majikan saya boleh membayar gaji tanpa tunggak. Sebelum tu sampai satu masa saya bekerja, tunggakannya sampai 3 bulan. Lepas 2002 barulah syarikat saya bekerja ni boleh membayar gaji tepat pada bulannya. Maksudnya ada 4 tahun. Tok Pa jangkalah kalau Tok Pa pun dapat laporan tentang ASEAN Summit sempadan yang akan dibuka. Berapa lama Tok Pa jangka kita boleh pulih kalaupun tak sebaik 2000 dulu, tapi sekurang-kurangnya boleh bernafas? Jangkaan Tok Pa apabila... Yang pertama, nak bangkit ni kita lihat kepada swasta, sektor kerajaan, sektor informal. Informal ni yang berniaga tak daftar lah, yang runcit, yang tepi jalan ya, itu antara, dan juga bangkit juga pelaburan asing, itu bangkit juga pelaburan dalam negeri. Jadi kalau saya pergi situ dulu ya, nak bangkit ni ya, bangkit maknanya kalau sektor informal dia bergantung banyak kepada pembukaan sempadan negeri dan daerah, dan ini alhamdulillah kita nampak tanda-tanda, tak sepenuhnya lagi ya. Sektor kerajaan terkesan lah, yang kerja kerajaan
apa tu dilindungi lah, mana gaji ada, pension ada. Kerajaan tidak tersentuh. Pelaburan, kita tahu pelaburan dalam negeri dan luar negara terjejas sikit. Sekarang ada tanda kebangkitan. Pelaburan ni kurang masa tu, maka peluang pekerjaan. Tetapi sekarang dah mula pulih. Ekspor kita pun, kalau sektor pembuatan umpamanya, sektor pembuatan dah pulih dengan gagah. Kalau kita pergi ke Pulau Pinang, ya, kalau kita pergi ke Lembah Kelang ni, umpam Johor, Kelang-Kelang sudah mula bertenaga balik. Apabila SOP ni ketat, ya, ditutup sepenuhnya, maka tak boleh beroperasi. Sekarang ni dah dibenarkan. Jadi sektor pembuatan. Jadi bangkit semula ni pekerjaan. Kali kedua lah, pekerjaan dengan berniaga. Ya. Pekerjaan ni peluang perniagaan. Pekerjaan ni kita sebagai pekerja lah. Jadi apabila kalau kita cakap tentang PMKS, perusahaan mikro kecil sederhana, ya. Saya cerita tadi Mek Ani Jangok di tempat saya kan, namanya. Dia besar. Jadi dulu dia kecil je, tapi dalam COVID ini dia ada 30 orang pekerja, 20 rider, 50 orang. Ya. Jadi itu satu perspektif lah. Maknanya bagi peniaga tersebut bukan saja pulih, tapi dia lebih hebat daripada sebelum COVID. Jadi ada juga begitu kan. Jadi untuk pulih sepenuhnya, ya, pada pandangan saya, apabila rentas sempadan itu dibenarkan. Dan kalau Singapura dah mula, maka ini menyorongkan orang Johor. Kalau Langkawi itu 15 November baru mula penerbangan antarabangsa boleh masuk ke Langkawi, maka sudah pasti Langkawi pun dah naik dengan hebat. Jadi tanda-tanda itu ada, alhamdulillah. Saya bukan kata semua dah sepenuhnya, tetapi selagi rentas sempadan itu tidak kembali pada normal. Kerana kita ni banyak bergantung luar. Malaysia ni setengah negara dia tak bergantung luar. Kita ni ekspor luar, pelaburan luar, pelancong luar. Kita banyak luar, ya. Pelancong datang daripada, kalau tahun 2019, ya, sebelum COVID, 26-27 juta luar negara. Dan tahun ni tak berapa ratus ribu je lah. Jadi hotel-hotel semua, kita tahu hotel-hotel ni, kalau nak bangkit semula 2024, ada berpendapat sektor penerbangan, sektor hotel mungkin bangkit semula pada 2024. Maknanya 2024 sepenuhnya. Kita tahu dalam masa COVID ada hotel-hotel yang terpaksa dijual, ya. Tapi sekarang ni tempahan cukup hebat, penuh, ya. Saya dua malam lepas, ya, dalam perjalanan ke Kedah, menginap di sebuah hotel di Pulau Pinang, penuh. Jadi bukan semua hotel lah. Ada data menunjukkan peningkatan 70%, Pak. Ya. Jadi ini tanda-tanda yang baik. Jadi di sebalik kemuraman, maksud saya, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa kita mula bangkit. Cumanya soalan Zainal tadi, bila boleh bangkit tu? Jadi pada pandangan saya, boleh bangkit ni apabila rentas sempadan pulih sepenuhnya. Dan ini makan masa sedikit. Rentas sempadan maksudnya rentas negara. Rentas negara. Rentas boleh ayat, ya. Rentas negara. Sebab kita bergantung 100 bilion setahun pendapatan banyak daripada, ya. Macam perdagangan kita bulan September hampir 200 bilion, ekspor import banyak tu, hampir 200 bilion. Perdagangan kita ekspor meningkat dengan begitu ketara. 25% dalam 3-4 bulan ni. Pelaburan begitu juga lah. Jadi ini tanda-tanda, kerana kita banyak bergantung luar. Cuma yang belum ada lagi pelancongan. Ya. Pelancongan ni 26-27 juta pada tahun 2019. Sekarang ni berapa ratus ribu. Ya. Jadi itulah. Pelancongan ni dia punya kaitan dengan seluruh negara ni. Ya, nak kapal terbang, lepas tu naik bas, pergi restoran, pergi pusat pelancongan, pergi kedai. Kalau kita pergi ke mana-mana kedai Kuala Lumpur ni, 10% daripada jualan itu, ya, sekurang-kurangnya daripada luar. Mana luar tak ada luar tu 10% kosong. Ya. Dalam negeri pun tak ada, kurang banyak, ya, oleh kerana kuasa beli tak ada pekerjaan, ataupun ada pekerjaan tapi gajinya dipotong umpamanya. Jadi kuasa beli itu rendah. Jadi pelancong-pelancong ni, besar kita nampak pelancong ni dia naik berterbang, restoran, tapi banyak kesannya, ya. Kesan cukup besar. Kita tuan-tuan ambil nafas. Berehat Pak ni soalan jahat, soalan politik. Sambil itu oleh kerana Tok Pa ni orang yang sentiasa mempunyai track record sangat ehsan pada peniaga kecil. Jadi malam ni Tok Pa, kita ambil lah sambil-sambil kita buat, kita promote. Ini Tok Pa, kerepek rempeyek orang panggil apa ni? Rempeyek dibuat di mana ni? Dibuat ni daripada Bahau, ini daripada daripada Johor rasa saya ni. Yap. Mata berkabun. Ini daripada Sepang, Selangor. Oh, Sepang, tak jauh lah Sepang. Sepang, Selangor. Ya. Dia tempeyek ni asal mana?
Jawa. Orang Jawa buat. Ni orang Sepang, ni Jawa lah ni. Jawa Sepang ni. Ada jenama? 916. Boleh saya ni? Saya Tok Pa rasa. 916. Jadi anda bantu Siapa pengusahanya ni? Pengusahanya adalah 916. Orang dia, nama dia Aula Malaysia, Facebook dia. Pengusaha dia Aula lah kot nama Tok Pa. Tapi ini adalah rempeyek, brand dia adalah Emas 916. Ini dah lama dah, bukan apa? Sedap. Alhamdulillah. Tok Pa dah bagi endorse, kata sedap. Jadi anda boleh ambil rempeyek 916 ni. Saya baru bungka daripada bungkus ya. Terima kasih. Saya nak bau Bau je saya buka. Bau bahau. Bahau. Ya. Kita rehat sekejap sebelum soalan jahat. Tuan-tuan pun rehat. Saya nak bagi Tok Pa makan, minum air dulu sebab ni ada satu soalan tembak peluru ke jantung ya. Jadi bagi Tok Pa makan dulu. Dan dia Tok Pa kata dia peminat bahulu. Jadi ini adalah bahulu bahau Tok Pa. Ini orang bahau. Bahulu tajuk dia Rizky Lisa Enterprise. Daripada Bahau Negeri Sembilan. Dia punya brand ni di Akma brand dia adalah di Akma. Jadi satu kali lagi Tok Pa rasa dan tolong endorse di Akma. Bahulu ni makanan nasional. Mana Kelantan ada, Bahau ada, Johor semua ada ya. Kuda semua ada. Macam-macam bentuk. Tempeyek ni ramai Kelantan tak apa ada lah. Kurang. Dia biasanya siapa yang ada pengaruh Johor. Yang ada Jawa, dia suka. Jadi berarti untuk tempat saya pun kurang. Tapi sekarang dah ada lah pasal dah berpuluh tahun. Jadi ini bahulu daripada Aben. Aben. Kita bahulu daripada Sabut ni. Sabut. Ini penghasilan komersial. Tok Pa rasa okey? Ya, terima kasih. Bagi anda yang ingin mengorder bahulu ni, anda pergi saja ke Facebook bahulu di Akma. Di Akma, syarikat dia adalah Rizky Lisa Enterprise. Ini pun semua yang Tok Pa sebut tadi ni, mikro ni, perusahaan mikro kecil ni. Ini perusahaan dia. Okey. Dan yang terakhir, Tok Pa. Ni kira panggil hipster lah. Anak-anak muda sekarang pula berniaga. Dia kalau ni mahal ni. Ni yang old school dia berniaga inilah. Budak-budak muda dia buat popcorn. Ya. Ni popcorn. Yang ini popcorn kami promote dah tuan-tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, promosi ni semua percuma. Garasi tidak pernah charge mana-mana pun kita promosi orang kata saling berganding bau ya. Jadi ini adalah blast off daripada di perisa karamel. Blast off, saudara boleh pergi ke Facebook Blast off, Mahfuz tengah share tu. Tak payah saya promote lah, Mahfuz tengah share. Saya akan minta Tok Pa endorse Blast off. Blast off saya cuba belum endorse, kena makan tu. Kena makan tu. Yang ni jagung ni. Saya tak sangka Tok Pa soal pemakanan tu. Kalau saya tahu tadi, saya belanja lagi banyak makanan mana ni. Rupanya Tok Pa soal pemakan. Jagung ni kira banyak di seluruh negara. Tempat saya nama Kuala Bala ni ada 200 Kuala Bala. Dia 200 hektar, kira 70 orang petani, dia 3 tanaman. Dia tembikar, labu, jagung. Maknanya sekarang musim nak hujan ni kurang, tapi mana 3 pusingan tu dan pendapatan baru ni agak masa Covid agak lumayan. Pasal pertanian dia tak ada sekatan pergerakan. Macam kilang kena tutup kan. Jadi pertanian jalan saja ya. Jadi ada orang saya yang bolehlah ya, yang dapat pendapatan yang boleh tahan lah juga daripada jagung ni ya. Cuma yalah kalau lambakan tu harga turun sikit lah. Tok Pa rasa yang ini daripada Ampang, Selangor Tok Pa. Million Board Industry, namanya adalah Blast Off. Perisanya adalah karamel. Saya tahu kata dia ada perisa durian. Durian pun dia ada perisa, tapi yang kita promote ni adalah perisa hipster yang paling popular. Ini baru ni, baru 2-3 tahun dulu tak popular sangat. Dalam 2-3 tahun ni. Ya. Ni masa Covid ni lah Tok Pa. Orang duduk rumah menung mikir apa nak buat. Popcorn yang jadi laku. Apa dia? Okey. Jadi tu 3 jenama ni. Malam ni Tok Pa akan endorse. Saya bagi Tok Pa minum air. Soalan jahat sedang menanti. Kan saya pasal saya pun Tok Pa ni orang lama. Saya ni orang kata apa, kalau ditanya dalam politik ni Tok Pa ni orang paling luruh bendul lah. Kami wartawan ni tahulah. Kadang nak jumpa Tok Pa nak tanya soalan jahat pun serba salah. Sebab Tok Pa ni memang dikenal sebagai lurus. Jadi tapi saya dengar kisah Tok Pa tak banyak di wartawan. Kebanyakan yang bercerita tentang Tok Pa adalah bila saya interview mereka yang merasa jasa Tok Pa pada tahun 80-an, 90-an, tahun 2000-an.
Tok Pa banyak bantu usaha Bumi Putra. Jika jumpa Saya Tok dulu Pa pernah ni, menjadi Menteri Usahawan. dia panggil war info lah dalam perusahaan dulu. Kerana Tok Pa kita jumpa 5 tahun. tu orang hotel-hotel Rahman Brothers, Perisai Malaysia yang mana merasa nikmat ketika Tok Pa membantu mereka ni. Bagi dia orang Tok Pa war info lah. War info tu istilah orang yang paling dihormati. Tapi saya nak tanya satu Tok Pa tentang pelabur asing dan Tok Pa Bina Air. Soalan ni tepat ni ke jantung ni Tok Pa. Apakah politik kita berada dalam keadaan yang sangat teruk Tok Pa? Politik, Saya tak mau tahu Tok Pa daripada parti mana, tapi as a individu, as a politician, 50 tahun Tok Pa dalam politik. realitinya kita dalam keadaan yang mana parti masa itu Barisan Nasional kan menguasai 2/3 tahun 2004 namanya. Ya. Di mana Parti Kerajaan Barisan Nasional 200 orang ahli parlimen yang pembangkang cuma 19 saja. Jadi maknanya parlimen linang reda. Tapi kita tahu sejak 2018 ya apabila berlakunya perpecahan lah yang kita terus serang maka jatuh 2-3 kerajaan lah namanya. Jadi tak pernah berlaku lah dalam sejarah negara kita. Maka kalau dalam konteks itu mencabar. Alhamdulillah walaupun pada mulanya bila Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, ramai yang menyatakan bahawa mereka cukup lega lah dengan mana nampak orang Islam, Melayu dan juga bangsa lain pun nampak boleh bersama ya. Malangnya tak bertahan lama. Dan sekarang ini pun ialah majoriti kita kerajaan, saya sebahagian kerajaan tak banyak, tapi alhamdulillah hasil daripada titah daripada Agong yang merasmi ke parlimen supaya jangan tumpukan pada Covid ya, politik ni suhu rendah sikit. Alhamdulillah 13 September ada MOU, maka itu membantu dari segi undi. Tapi perbahasan macam biasa hampir. Maknanya undi-undi beberapa macam saya terlibat dalam macam Malaysia ke-12, Perdana Menteri Bentang, diluluskan Dewan Rakyat dan tak ada masalah. Maknanya satu patuhlah ya. Walaupun ucapan tu agak menentang. Dan betul ialah banyak perkara pindaan undang-undang telah dilaksanakan, telah diluluskan Dewan Rakyat. Tiada masalah, tak ada belah bagilah. Jadi maknanya kalau majoriti, kalau kata 100, kalau katakan 115 dalam 105 lah lebih kurang ya. 220 ya kita kata lebih kurang di parlimen. Maknanya majoriti tak besar sangat ya. Dalam kalau tak ada MOU sudah pasti keadaan tidak stabil. Jadi keadaan kita ni berbeza dulu, tapi MOU banyak membantu dari segi untuk diluluskan pindaan undang-undang dan insya-Allah bajet ni saya rasa walaupun agak keras kritikan beberapa rakan pembangkang, tapi nampaknya setakat ini semua menghormati MOU yang ditantangani antara parti kerajaan dan pembangkang pada 13 September. Ini pentinglah kalau kita bercakap tentang kestabilan pelaburan. Kalau saya orang pelabur yang nak melabur di Malaysia, kalau nampak kelam kabut sudah pasti saya teragak-agak lah. Jadi kita sedia maklum antara sebab kenapa kita berjaya dah 50 tahun ni, sama ada nak basmi kemiskinan, dasar untuk membantu rakyat Malaysia Bumi Putra ke, nak bawa pelabur ya, sebahagian daripada kejayaan itu adalah kerana kestabilan politik. Ini antara aset yang ada pada negara kita. Politik stabil. Stabil makna dasar-dasarnya stabil ya, boleh kita jangka apa tahun depan, tahun selepasnya akan berlaku ya. Jadi maka itu kita perlu kekalkan apa yang ada ni. Maknanya ya majoriti kecil ni dia banyak negara bukan perkara luar biasa. Banyak negara New Zealand, Australia, Kanada, rata-rata lah. Amerika pun menang presiden tu kerana punya mahkamah ya, kerana sikit sangat. Betul. Tapi Malaysia kita sejak merdeka ni kita selesa dengan majoriti yang besar ya. Jadi apabila kita ini norma baru jelah kita dalam politik ni. Tapi Tok Pa rasa orang selalu membuat jangkaan di luar dugaan. Maksudnya cuba menggambarkan kata politik kita tak stabil, itu punca antara pelabur asing tak datang. Secara faktanya ia real ataupun itu hanya perception saja? Secara real, Tok Pa berada dalam radar ekonomi. Hari ini saya berjumpa dengan ada Menteri Luar United Kingdom melawat Malaysia dan saya ada pertemuan dengan pelabur United Kingdom di Malaysia.
United Kingdom, UK ni banyak pelabur lah, macam British Aerospace, Standard Chartered, ini antara pelaburan-pelaburan daripada United Kingdom di Malaysia lah, ya. Dan 8 tokoh perniagaan, dan mereka gembira dengan keadaan di sini. Mereka ada sedikit kurang selesa semasa COVID ni, bukan dengan SOP ni yang ketat, dan merupakan dia orang kata beberapa buah negara walaupun COVID kira-kira buka, Malaysia ni tutup dan strict pun. Jadi masa itu saya pun banyak berjumpa dengan ahli perniagaan sebagai sekretariat pada Majlis Ekonomi, dan kita cubalah ubah suai, dan sekarang ni mereka itu komplain mereka utama. Maksudnya komplainnya bukan ketidakyakinan pada politik. Komplainnya lebih kepada Malaysia patut lebih fleksibel dengan SOP-nya. Pada masa itu, dan hari ini pun saya jumpa dengan mereka, kerana bagi mereka lah setengah negara itu perkara biasa. Ya, macam Australia, New Zealand atau macam yang majoriti tipis Jepun pun. Jepun ni masa Abe kuat kembali. Ini Kishida sekarang ni Perdana Menteri Jepun, masih kuat lagi, ya. Tapi sebelum itu bertukar ganti. Jadi tapi pelaburan di Jepun, negara Jepun mendadak naik juga. Jadi maknanya, maksud saya bukan kata tak relevan. Kestabilan politik itu pentinglah, memberi kekuatan kepada kita. Tetapi mereka, yang pertama mereka dah biasa, yang keduanya tidak banyak sangatlah perubahan dasar ni, ya. Maka dasar trust masih lagi, walaupun ada perubahan kerajaan, tetapi kita umpamanya wawasan kemakmuran bersama, nak kongsi umpamanya rancangan Malaysia ke-12, di mana kita nak kemakmuran, ya, inklusi dan kemampanan, itu tak dipertikaikan. Maknanya tidak ada perubahan mendadak. Setengah negara kalau ada perubahan, dia rampas itu, rampas ini, umpamanya tutup syarikat apa semua, ubah dasar dengan mendadak, ya. Di Malaysia. Jadi daripada Tok Pah jumpa di Tok Pah kata dari segi pelaburan kita masih relevan. Pelaburan penting. Saya pernah 9 tahun Menteri MITI, saya cukup faham tentang pelaburan. Jadi apa yang berlaku semasa COVID itu sebahagian kerana COVID. Ya, pada COVID memanglah mereka teragak, tapi mereka lihat kepada jangka panjang, jangka yang Malaysia dalam jangka panjang. Kita ada peluang. Pelabur ni dia tengok untuk untung. Umpamanya Pulau Pinang. Pulau Pinang dilihat sebagai Silicon Valley for Malaysia. Maksudnya di sini firma-firma, ya, memang ialah orang Kelantan kerja Pulau Pinang apa semua. Di Kulim begitu juga, Kulim High Tech Park apa semua. Di Johor, di Lembah Kelang apa semua. Di Sarawak pun, ya, ada tanda-tanda pemilihan. Jadi pelaburan asing ni penting kerana yang pertama modal. Yang keduanya teknologinya, ya. Kerana orang Malaysia tak cukup modal, teknologi pun tak banyak sangat. Kalau Jepun, Korea lain, dia ada teknologi sendiri. Ada Honda kalau di Jepun, ada Hyundai kalau di Samsung di Korea. Kita ni dalam rancangan Malaysia ke-12 ni kita nak cuba bangunkan teknologi tempatan, ya. Yang itu sebabnya sekarang dasar untuk membangunkan vaksin Malaysia. Kerana kita ni bergantung dalam kita merdeka lama. Kalau dulu Korea ni sama taraf Malaysia lah, tapi dah Hyundai, ada Samsung, ada 5-6 konglomerat besar ni. Tapi kita jenama, kita ada Petronas, alhamdulillah. Tapi Petronas ni jenama besar lah dalam dunia ni, ya. Dalam bidang banking, Maybank, CIMB terkenal di sini, di kawasan ni. Di rantau ni, alhamdulillah, ya. Kita Sime Darby, ya. Kita ada di Hong Kong, di Australia, ya. Tapi bilangan tak banyak, ya, kalau banding. Jadi yang bezakan kita dengan negara-negara Korea, Jepun ni, Korea satu taraf dengan kita. Mereka berjaya membangunkan teknologi sendiri sehingga menjadi, yalah, K-pop umpamanya, sehingga menjadi idola lah kepada negara. Jadi itulah kita harap dalam RMK12 ini kita dapat membangunkan teknologi sendiri. Itulah latar belakang kenapa kerajaan menyokong usaha untuk membangunkan vaksin sendiri, supaya kita, yalah, kita perlu bangunkan sains itu STEM, ya, iaitu sains, teknologi, engineering, mathematics, penting sekali. Kalau sekolah kita kena galakkan anak kita TVET umpamanya, kita nak, ya, TVET, technical vocational ni, kita nak menjadikan arus perdana, ya. Kalau di Jerman TVET ini arus perdana, ya, bukan nak PhD apa semua, bukan akademik. Jadi kita nak ubah minda. Dan salah satu perkara yang kita perlu tangani ialah walaupun kita susah dapat kerja, tetapi ada bidang-bidang yang sedang pesat berkembang. Digital, umpama kita cakap dengan syarikat IT, cyber security umpamanya, ya.
satu masalah dalam negara seluruh dunia. Tak cukup orang-orang dalam bidang big data, dalam bidang artificial intelligence, ada bidang kepakaran, ya, dan syarikat-syarikat ya, di Malaysia ni mereka mempunyai masalah untuk mendapat rakyat Malaysia yang pakar bidang tertentu. Jadi itulah keadaannya. Ada isu dipanggil mismatch lah, ketidakpadanan antara apa yang kita bekalkan pasaran dengan permintaan, ya. Jadi ini antara perkara yang kita kena perbetulkan. Mana kita tak boleh ada satu patuh menepati kehendak pasaran. Ya. Waktu begini Tok Pak, saya nak tanya Tok Pak balik. Waktu kita merancang Cyberjaya, kita nak jadikan Cyberjaya tu macam Silicon Valley, dan benda ni adalah 15 tahun dah. Kenapa Tok Pak rasa padanan tu tak berlaku? Sama ada masalah universiti ataupun masalah kecenderungan minat pelajar kita. Sebab kalau kita rancang balik ni IT Tok Pak, berarti kita balik waktu kita nak jadikan Cyberjaya sebagai Silicon Valley. Tapi kita nampak tidaklah seperti mana kita nak capai. Tok Pak mungkin ada pandangan kenapa Cyberjaya ada kita mulakan MSc Multi-Municipal Corridor Initiative ini pada tahun 96, ya. Jadi kita ada kejayaan. Kalau pergi Cyberjaya, hidup tempat tu, ya. Memang ada kejayaan, tetapi kita potensinya boleh besar lagi lah, itu maksudnya. Kalau kata tak berjaya, tak betul, ada kejayaan. Dan ramai orang kita di sana, ada kira 30-40 ribu yang bekerja di situ, ya. Ada syarikat tempatan, ada TM punya, ada Telekom Malaysia, betul, ada NTT Jepun, ada beberapa syarikat yang selain daripada institusi pendidikan lah, Multimedia University ada sana, Lim Kok Wing dan lain-lain lagi. Jadi Cyberjaya satu bandar yang hidup lah, ya. Nampak dinamik lah, ya. Saya pernah kadang pergi ke sana, ya. Jadi yang kita nak ialah saya ada merasmikan satu bersama antara syarikat Jepun dengan sebuah syarikat milik kerajaan lah dalam bidang teknologi, ya. Saya kata ucapan saya, ya, ucapan dengan tamu Jepun, saya kata kalau boleh saya mau seluruh Malaysia ni macam Cyberjaya, saya sebut tu. Kerana dengan infrastrukturnya, dengan pekerjaannya berkualiti, ya. Maknanya yang bekerja sana gajinya bukan 1,500, 2,000 lah kebanyakan mereka, gaji 5,000. Jadi saya dalam ucapan saya, kebetulan Zainal tanya, saya baru 3-4 hari di Cyberjaya. Ialah saya pun mengikuti perkembangan Cyberjaya daripada, tapi yang kita nak ialah Cyberjaya itu Kelantan, Sabah, Sarawak, ialah bukan semua pun. Jadi masalah kita ialah jurang ni, jurang ni, jurang antara bandar, dua bandar, beberapa negeri dengan Lembah Kelang. Dan satu tadi balik ke soalan ni, sama apa sebabnya tak padan ni, tak menepati kehendak pasaran. Ialah pasaran ni dia dinamik, ya. Sekarang siapa yang menyangka pihak MDEC buat kajian tahun lepas, 600,000 yang bekerja dalam bidang gig ekonomi umpamanya. Dulu tahun sebelumnya 300,000, 2 kali ganda meningkat, ya. Jadi maknanya kalau kita nak menyiapkan rakyat Malaysia untuk pekerjaan baru umpamanya, macam kena respon dengan cepatlah, ya. Maknanya mendadak 2 kali ganda meningkat tu. Jadi memanglah untuk memenuhi sepenuhnya kehendak pasaran mustahil. Tapi cumanya ialah itu yang kita dapat aduan daripada beberapa pelabur yang berkualiti tinggi ni. Mereka sukar untuk mendapat, ialah kita ada juga masalah di ladang-ladang kelapa sawit punya. Tak cukup buruh asing, terlalu bergantung. Itu satu aspek lah. Tapi untuk yang pekerjaan yang bergaji tinggi ni, yang memerlukan kepakaran, kita tak cukup, dan ini ada kaitan dengan mungkin universiti kita perlu diperbaiki, walaupun sudah ada banyak inisiatif. Mana universiti dah banyak berkongsi dengan industri, kurikulum pun banyak diubah. Tapi maknanya sebarang perubahan dibuat itu hendaklah dirancangkan lagi. Kerana sekarang dunia begitu dinamik, perubahannya begitu cepat, maka kita kena agile lah, kena mampu untuk membuat pembuahsuaian dengan pantas, ya. Ini penting, anak muda ni, pekerjaan ni penting. Kalau tengok pengangguran, ya, terkini pengangguran ni 4.6%, kira 750,000 orang. Ramai yang menganggur adalah graduan. Satu yang graduan menganggur, yang keduanya graduan yang gaji mereka rendah. Ini seringkalilah kalau kata berdialog anak muda. Jadi sebagai sebuah kerajaan, kita cuba yang pertama untuk menarik pelaburan yang berkualiti.
pelaburan berkualiti bermakna mereka memerlukan kepakaran, dan bila bekerja maka gaji insya-Allah lebih tinggi daripada, yalah, kalau paras gaji minimal itu kalau di Kuala Lumpur memang tak boleh, susahlah untuk hidup di Kuala Lumpur ni 1,200 ya. Jadi itu maknanya rancangan Malaysia ke-12 ini, kita nak supaya kita menarik lebih banyak lagi pelaburan berkualiti yang kemujudkan pekerjaan berkualiti yang mampu untuk membayar gaji lebih pada rakyat kita ya. Itu antara matlamat kita. Kita nak jadi sebuah negara berpendapatan tinggi, berteknologi tinggi menjelang tahun 2025. Lagi 4 tahun lagi. Ini tahun 21, 4 tahun lagi. Dan kita kena kerjalah. Kita kena berusaha sungguh untuk mencapai hasrat tersebut, untuk memenuhi rakyat Malaysia kehendak ya, rakyat Malaysia. Semakin lama kita semakin canggih, sudah pasti kita nak lihat perubahan dalam hidup kita ya. Dengan itu ini menuntut kita bekerja, kerajaan lah bersama sektor swasta rakyat Malaysia, untuk memastikan bahawa yang pertama kita menarik pelaburan berkualiti, dan kita, institusi pendidikan kita mengeluarkan anak-anak muda yang berkaliber, dan kita sebenarnya kita kena jadi bertaraf dunia. Maknanya ya kita nak, kalau boleh orang kita kerja sini lah, tapi setengah-setengah tu mampu untuk bekerja luar negara, mana mereka ya boleh memasarkan kemahiran mereka di seluruh dunia. Ya, itu menjadi matlamat kita. Menjelang sejam, 1 jam 3 minit. Ini adalah soalan terakhir saya pada Tok Pa. Tok Pa, ramai orang yang menonton ni, sebab saya stream hari-hari Tok Pa. Ramai yang menonton ni sebahagian besar kita boleh anggap kata dari segi psikologi dan dari segi kekuatan emosi sangat terjejas dengan COVID-19. Orang berada dalam sangat down lah Tok Pa. Jadi Tok Pa mungkin ada nasihat, orang lama jatuh bangun, banyak Tok Pa lalui daripada dunia student, kemudian Tok Pa hidup dikelilingi dengan membangunkan usahawan Bumi Putra. Jadi hari ini kita boleh dengar nasihat Tok Pa sebagai penutup, untuk Tok Pa bagi tahu kata ramai orang anggap macam dah berakhir Tok Pa, kalau dia dah tutup syarikat berakhir. Jadi kadang-kadang kita sedih kerana berusia 30-an, mereka mula berniaga 5 tahun dulu, kemudian dapat COVID, jatuh perniagaan. Jadi Tok Pa mungkin ada nasihat untuk semua usahawan, orang-orang kita yang nak menjadi peniaga berjaya ni. Yang pertama, terima kasih Saudara Zainal beri ruang untuk saya menjelma di Garasi TV ini. Yang pertamanya memang ramai yang terkesan kalau tengok kajian di Jabatan Perangkaan, 40% daripada rakyat Malaysia ni mengalami penurunan dalam pendapatan, 40%. 40%. Angka yang besar lah pendapatan mereka ya. Setengah tu mendadak lah, itu kajian yang telah dibuat. Dan sekali lagi saya nak ulang, yang terkesan ialah PMKS yang paling terkesan, khusus sektor informal. Informal ni tak daftar SSM, tak ada apalah. Penjaja malam, orang buat telur ikat telur masin semua ni, krepek-krepek ni. Itu yang kedua, sektor pelancongan ya. Umpamanya kalau kita yang bekerja hotel, driver taksi umpamanya, memang terkesan kosong pendapatan mereka ya. Jadi macam mandu kereta sewa taksi, kerajaan beri bantuan RM500 beberapa kali pada mereka. Tapi itu bertahan untuk masa COVID. Jadi yang pertama, jatuh bangun perniagaan ni perkara biasalah. Kita orang berniaga, saya bukan berniaga, tapi orang berniaga sedia maklum. Tapi yang pentingnya kita kena ada harapan. Maknanya kita kerajaan sedang menyuntik harapan dalam rakyat Malaysia melalui rancangan Malaysia ke-12, belanjawan baru dibentangkan. Maknanya ada esok untukmu lah. Maknanya itu tugas kerajaan untuk membina kembali ekonomi yang runtuh lah ya, runtuh. Dan yang saya bersyukurnya sudah nampak tanda-tanda pemulihan ekonomi. Ya, apabila dapat rentas daerah, dapat rentas negeri, dan insya-Allah dalam masa mungkin 5-6 bulan lagi dapat buka sempadan antarabangsa bagi orang Johor ya, apa yang diumumkan hari ini umpamanya satu pengumuman yang dialu-alukan ya, apabila dibuka ya pergerakan antara, tapi itu udara lah yang diumumkan hari ini ya. Jadi yang pertama kita kena sabar, dan kalau kita lihat setengah-setengah usahawan ni dia 5-6 kali jatuh, tapi akhirnya ya kita banyaklah pengalaman dalam Malaysia, bukan saja Amerika, Jepun, tapi di Malaysia pun ada juga ya. Jadi yang pentingnya kita ni yang pertamanya bekerja dengan kerajaan
bekerja swasta iaitu menjadi employee lah, menjadi pekerja. Satu, kita usahawan, ya. Usahawan ni kita kecil dan besar. Ini dua lah. Ya. Yang pertama kita menjadi pekerja kepada majikan, yang kedua kita menjadi majikan sendiri. Jadi dalam bidang umpamanya kalau kita menjadi pekerja pada majikan, ya, bila kita berjaya menarik lebih banyak lagi pelaburan, ya, yang berkualiti, maka harapan kita dalam masa 3-4 tahun lebih banyak pekerjaan berkualiti akan dapat diwujudkan, ya. Kerana kita nak melihat rakyat Malaysia ni wawasan kemakmuran bersama. Maknanya apabila negara kita berkembang pesat, maka kita nak supaya dikecapi oleh semua nikmat tersebutlah. Maknanya kita nak kurangkan jurang antara kampung dengan bandar. Sebenarnya sekarang ni yang miskin bandar lagi ramai daripada miskin luar bandar. Yep. Ya. Dan 55% miskin ni di bandar. Yep. 45% di luar bandar. Jadi tugas kerajaan ialah yang pertama untuk meningkatkan memberi ialah yang pertama pelaburan supaya kita dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Yang kedua, apabila ekonomi berkembang maka peluang perniagaan pun akan bertambah juga. Dan berniaga ni bukan sahaja dalam negeri, ya. Ramai rakyat Malaysia yang berniaga di luar negara. Maka sekali lagi saya nak tekankan bahawa sebagai sebuah negara kita nak menjelang 2025 nak jadi negara yang berpendapatan tinggi, ya. Sekarang ni kalau ikut puratanya sekarang lebih kurang 7,000 satu keluarga isi rumah. Tahun 2025 10,000 isi rumah purata lah, ya, purata. Ini isi rumah bukan seorang, bukan satu bulan, ya. Mana isi rumah kalau suami, isteri, anak-anak itu isi rumah, ya. Jadi itu matlamat kita. Jadi dalam masa 3 tahun ni kita nak tingkatkan pendapatan. Pada masa yang sama hargalah juga satu perkara. Ya. Jadi kalau pendapatan bertambah, harga meningkat. Ini juga satu perkara yang kerajaan sedar. Ada yang di luar kawalan kita, umpamanya harga petroleum, minyak petroleum, jadi sekarang ni walaupun harga naik di pasaran dunia, kerajaan ada subsidi. Ya. Jadi kerajaan akan teruskan subsidi bagi orang memerlukannya. Umpamanya diesel sekarang RM2.15 satu liter, ya. RON 95 RM2.05. Harga sebenar lebih RM3 lebih lah, dan keadaan semasa. Tapi kerajaan itu cara kerajaan membantu rakyat lah. Jadi satu lagi ialah kita nak basmi kemiskinan, ya. Saya banyak terlibat dalam perkara ini. Maknanya miskin tegar. Nak jadi negara maju, kita ada tak kurang daripada setengah-setengah angka 500,000 keluarga yang miskin, ya. Tengok angka mana mengikut ICU, 500,000 keluarga yang miskin. Jadi kita yang tegar ni sekitar angka 50,000 keluarga ada. Ini pun kita nak murnikan angka ini. Jadi sebagai sebuah negara 2025 ni kita janji kerajaan untuk hapuskan miskin tegar. Tegar ni bermakna mereka tak cukup pendapatan untuk makan yang bernutrisi lah, ya, yang punya nilai, ya. Jadi pendapatan tak cukup untuk makan pun, ya. Jadi kita tak mahu rakyat Malaysia tu berada dalam keadaan tersebut. Ini satu perkara yang mencabar. Jadi ialah kita kena wujudkan peluang pekerjaan melalui pelaburan, ya, perniagaan, pelancongan dan lain. Dan ini adalah penting kerana kita nak ada kerja, nak ada keluarga, nak ada rumah dan sebagainya. Itulah menjadi matlamat kita. Jadi berniaga ni satu bidang yang semakin diminati oleh rakyat Malaysia. Bumi Putra kita mahu menggalakkan mereka terlibat dalam perniagaan. Kita ada MARA, ada beberapa badan MARA terus membantu usahawan-usahawan kita, dan insya-Allah lah kerajaan akan terus menjalankan yang terbaiklah, termasuk kemudahan-kemudahan pinjaman. Sudah pasti tak mencukupi semuanya, tapi kita yakin kalau kita bersama dalam usaha ini untuk membangunkan perniagaan, ya, bisnes, ya, masuk kecil lah. PMKS yang penting. Dia 1.2 juta itu yang mendaftar. Yang tak daftar banyak lagi. Tak daftar mungkin 1.5 juta lah. Ramai. Itu dan saya fikir waktu tulang belakang. COVID ni mungkin dah capai 2 juta. Ramai orang yang bermigrasi kan hilang pekerjaan ni semua berniaga. Jadi sektor ini penting. Sektor bahulu, tempek, semua ni. Jagung ni penting, dan kita, ya, saya selaku seorang anggota kerajaan, insya-Allah kita akan cuba buat terbaik untuk pastikan kita akan terus membela PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Terima kasih semua yang menanti. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak, dan terima kasih juga pada Datuk Seri Mustafa Mamat yang sudi datang ke studio Garasi. Dan terima kasih penonton Facebook. Tuan-tuan, bila saya sebut kata Hard Talk bukanlah tentang sensasi politik. Saya tak akan buang masa Tokpa untuk bercakap tentang politik pecah parti apa semua. Kita akan bercakap tentang bagaimana melangkah ke depan. Jadi tuan-tuan,
Kalau tak puas hati dengan soalan melangkah ke belakang, bukan di garasi. Saya akan jemput tamu saya, hak talknya adalah melangkah ke depan. Kalau kita nak cerita belakang ni, kita sampai kesudah kita Tok Pa dengan saya akan jadi palatau Facebook ya. Tapi tidak, saya adalah orang yang anchor dan Tok Pa adalah seorang anggota kerajaan. Kita bercakap tentang bergerak ke depan. Jadi kalau saudara nak soalan-soalan bergerak ke belakang, habiskan masa di warung kopi, jumpa palatau politik. Mereka boleh menjawabnya. Terima kasih Tok Pa kerana sudi datang dan terima kasih mereka yang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Zainal. Terima kasih semua.